Bantahan terhadap penyebaran video lucah menjelang PRU13, seruan untuk pengundi Malaysia jangan gentar buat pilihan bijak. Menjelang PRU Malaysia ke-13 yang bakal berlangsung 5 Mei ini, bahang kehangatan suasana berkempen semakin terasa. Semua parti politik terbabit merangka strategi untuk meraih sokongan dan mengalahkan lawan dalam perebutan kerusi DUN dan Parlimen. Antara perkembangan terkini adalah meningkatnya aktiviti penyebaran video lucah yang dikatakan membabitkan beberapa individu pimpinan parti politik. Motif kepada perilaku terkutuk, tidak bermaruah dan pengecut tersebut jelas sekali bertujuan mahu mengaib, memalukan dan mengikis kredibiliti personaliti yang dikaitkan. Kami mewakili beberapa pertubuhan wanita dan individu persendirian yang tersinarai di bawah, sebulat suara membantah keras aktiviti tidak bermoral ini dan mendesak agar perbuatan ini dihentikan serta-merta oleh pihak berkenaan. Kita tak nak tengok lagi dah. Maknanya adanya lagi penyebaran-penyebaran seperti begini. Trend menyebarkan bahan tontonan berunsur lusyah dan pornografi sebagai muslihat menjatuhkan lawan politik melambangkan kedangkalan tahap berfikir dan kerendahan moral kelompok yang terbabit. That is very clear. Sebabnya dia sebar tapi dia sembunyi tangan. Tidak ada credibility dan tidak ada langsung pada kita satu accountability. Tindakan tersebut nyata bertentangan dengan nilai budaya bangsa dan ajaran Islam yang menekankan gaya hidup berakhlak mulia dan bersangka baik, yang merupakan ciri murni terpenting yang mesti ada dalam diri dan kepribadian seorang pemimpin yang layak dipilih. Allah SWT yang Maha Suci menetapkan perbuatan zina sebagai salah satu dosa besar yang mesti dijauhi oleh semua manusia. Pada masa yang sama, Allah SWT yang Maha Adil juga tidak sekali-kali membenarkan pertuduhan zina dibuat sewenang-wenangnya tanpa pembuktian yang teliti, yang mana beban pembuktian itu diletakkan di atas bahu pihak yang membuat tuduhan, iaitu dengan kehadiran sekurang-kurangnya 4 orang saksi atau 4 pasang mata. Beban bukti yang dibawa ke hadapan sidang penghakiman mestilah daripada kesaksian yang paling berintegriti, bukannya rakaman kamera tersembunyi yang diketahui umum terlalu mudah boleh diubah suai menurut kepakaran, kemahiran yang menggunakan teknologi terkini. Rakaman video belum cukup kuat untuk membuktikan sesuatu pertuduhan zina. Malah ada di kalangan ulama yang menolaknya sebagai bahan bukti. Yang itu kena very clear. Kalau kita kena depend kepada rakaman-rakaman macam ni dan kita biarkan budaya ini berleluasa, tidak mustahil kalau malam ni tiba-tiba gambar saya keluar. Ataupun gambar kita lah. Siapa-siapa je kita ni. Saya dengan tak tahu siapa. Kalau dan itu menjadi satu bahan yang kita akan terima, haru birulah cacar merba negara kita ni atau masyarakat kita. Kami juga ingin mengingatkan masyarakat awam agar tidak terjebak dengan usaha mengarus perdanakan fitnah ataupun tuduhan-tuduhan seperti ini, serta gairah berkongsi klip-klip video tersebut kerana dibimbangi. Tindakan ini akan membuka ruang untuk masyarakat terjebak dalam jenazah qazaf, iaitu pertuduhan palsu. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh syarak, pelaku jenazah qazaf ini akan ditolak kesaksiannya selama-lamanya sehingga individu tersebut bertaubat. Kami menyeru dan menuntut agar semua pengundi Malaysia, khususnya kaum wanita. Kenapa kita kata kaum wanita ni? Mengikut banyak kajian dan juga bila kita lihat wanita ni, dia punya cara berfikir dia simple aja. Alhamdulillah Allah jadikan kita ni simple aja kan. Dan kalau misalnya ada bahan-bahan seperti begini yang dikaitkan dengan orang ini dan orang itu, orang perempuan ni dia senang sangat nak percaya. Sebabnya dah nampak macam itu tu takkanlah kot dah terbukti begitu. Sebabnya tak ramai wanita yang tahu tentang teknologi terkini, bahawa dia boleh buat walau orang tu tak ada kat situ, dia boleh hadirkan, orang tu tak berdiri, dia boleh berdirikan, orang tu tak duduk, dia boleh dudukkan, jadi tak ramai antara kita ini yang memahami tentang teknologi tersebut. Jadi kita bimbang perkara ini akan mudah menipu daya terutamanya kaum wanita. Maka seruan kami ini khususnya kepada kaum wanita untuk menolak sekeras-kerasnya pihak parti politik yang menggunakan taktik berkempen yang kotor ini. Strategi menjatuhkan lawan melalui kaedah ini benar-benar menghina, dalam kurungan insulting dengan izin, dan memperkecilkan keupayaan kognitif para pengundi Malaysia yang rata-ratanya sudah mencapai tahap intelektualiti yang tinggi dan matang. Kedua, menyelidik terlebih dahulu kesahihan dan
keabsahan segala maklumat dan informasi yang diperolehi dari mana-mana pihak sekalipun, dan tidak secara membuta tuli mempercayai setiap apa yang dilihat dan didengar dari pihak lain. Proses menyelidik dan memastikan kesahihan sesuatu berita yang diterima disebut sebagai proses tabayyun, sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Hujurat ayat 6 yang mafhumnya, hai orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, tabayyun, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenar, menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kami juga menggesa tindakan undang-undang yang tegas dikenakan ke atas pihak yang terbabit untuk memastikan fenomena budaya lucah dan pornografi ini dapat segera dibendung. Tak bolehlah 3,000 4,000 aja yang itu gaji saya sebulan saya boleh bayar berapa kali. Dia kena banyak sikit ataupun tegaslah untuk mengatakan dari sudut keseriusan ataupun kepentingan perkara ini. Sekali lagi kami membuat penegasan bahawa kami NGO yang terbabit ini tidak merelakan pencemaran budaya seperti ini berterusan sehingga anak cucu kami iaitu generasi muda Malaysia terpaksa membesar dengan hidangan tontonan bahan lucah sepanjang masa. Saya ingat kami juga mengeluarkan satu statement pada bulan April tahun lepas. Apabila berita-berita macam ni dijadikan headline, boleh rujuk kepada website Ikram, kita katakan kalau itu jadi berita utama, habislah. Okey. Kami juga mengambil peluang ini untuk mengingatkan semua pengundi Malaysia, khususnya kaum wanita, sekali lagi, supaya mengambil berat keperluan untuk keluar membuang undi pada 5 Mei nanti demi untuk menjalankan fungsi sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab terhadap masa depan negara dan bangsa, membuat pertimbangan dan pilihan terbaik dengan mendapatkan segala maklumat yang benar, tepat untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar layak, bertanggungjawab dan amanah, memilih calon-calon kepimpinan yang mampu menjadi suara rakyat dan gigih memperjuangkan kepentingan mereka di Dewan-Dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Bagi semua pemimpin yang bakal terpilih, itu pun kita nak bagi tegur juga, we are watching you, yang bakal menerajui tampuk pemerintahan negara dan negeri, kami menuntut agar penambahbaikan taraf hidup dan pengiktirafan sumbangan wanita Malaysia yang bukan sekali-kali kecil, jangan sebab nak minta undi kita barulah dia pandang kita, lepas tu langsung tak peduli pula. Tak nak. Bahawa sumbangan kita kepada kemakmuran negara terus diberi perhatian dan diperkasakan sebagaimana yang terpaktut dalam setiap manifesto parti politik yang bertanding. Yang itu kita nampak. Saya akhiri dengan pantun jugalah, suara wanita, suara keramat, sekalipun halus tetap bersemangat. Undi wanita mampu menyelamat sebuah negara, menjunjung syariat. So itu saya bacakan, dan ini adalah sinarai pertubuhan yang mengatakan sokongan. Alhamdulillah kita juga dapat individu perseorangan, pertubuhan wanita Ikram, wanita pertubuhan Ikram Malaysia, Helwa Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, Biro Hal Wanita, Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia Haluan, Integrated Muslimah Association and Networks Alliance IMANA, Pertubuhan Nisa Malaysia NISA, Pertubuhan Mawaddah Malaysia Mawaddah, Association of Women's Initiative for Research, Development and Advancements WIRDA, Muslimah Intrazone and Networking Mizan, Wadah Kecerdasan Umat Malaysia WADAH, Pertubuhan Pemuda Gema Malaysia GEMA, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM, dan Ikram Siswa. Individu perseorangan yang menyampaikan salam, Profesor Dr. Muhayyar Muhammad yang sekarang berada di Mekah, sedang menjalankan umrah. Dia dah keluarkan statement dia dekat dia punya FB, tak saya dan juga di saya rasa dimasukkan dalam Harakah Daily beberapa hari lepas. Dia mengatakan sokongannya, dan Puan Warina Safiah Fadullah datang dah belum? Puan dekat situ juga mengatakan sokongan, dan Ustazah Fatimah Syarha Haji Muhammad Nordin, penulis novel dakwah dan penceramah yang tak dapat bersama kerana hari ini berada di Taiping, tak lihat saya, jadi menyampaikan salamnya.